Okay, so kita cuba sketch kita punya acid base titration curve. Okay, so kita ada 3 bahagian ya. Okay, kalau ikut kita akan ada 6 graf. Okay, nampak macam banyak tapi senang je kalau ikut ni. Kamu kena faham betul-betul untuk titration ni, nanti kamu boleh sketch je. Okay, kita tengok dulu untuk yang pertama, between strong acid dengan strong base. Okay, sebelum kita plot graf tu, sebelum tu cuba kita recall back strong acid. Apakah acid yang kita boleh classifykan dia sebagai strong acid? Contoh-contoh acid yang kita boleh katakan dia sebagai strong acid. Okay, so yang pertama selalunya siapa? Saya ada listkan sebelum ni kan. Yang pertama kita ada HBr. Lagi HI. Lagi HCl. Okay, HNO3, H2SO4 dengan HClO4. Okay, semua ni adalah strong acid. Selain daripada ini, selain daripada 6 ketul ni, yang ada OH kat belakang, yang ada hidrogen, semua tu adalah weak acid. So ingat strong acid ada 6 sahaja, selain daripada 6 ni adalah weak acid. Okay, strong base. Siapakah strong base? Okay, strong base selalunya metal yang selalu kita guna, metal hydroxide OH. Satu lagi maybe metal hydroxide, metal OH2. Maybe dia ada dua, maybe dia tak ada dua OH tu. Okay, so kalau macam MOH, general formula macam ni, M tu daripada group 1. Okay, metal group 1. Kalau kita ada bracket OH2 ni, maksudnya M tu M daripada M metal from group 2. Okay, so nampak je kalau metal group 1, metal group 2 hydroxide, maksudnya dia adalah strong base. Okay, which is dissociate completely. Strong acid, strong base, dua-dua tu akan dissociate completely. Okay, so untuk steep vertical part, bahagian yang cerun menegak tu, ada pH change very sharply ataupun rapidly. Okay, from 4 to 10. Okay, ingat kalau strong acid, strong base, bahagian yang steep vertical portion dia tu antara 4 ke 10. Okay, lepas tu, okay, ni contoh yang pertama, which is strong acid duduk dalam conical flask. Okay, so kita cuba lukis dulu conical flask. Okay, dalam ni kita letak strong acid. Okay, lepas tu titration kita kena ada burette. So dalam burette ni kita letak apa? Dalam burette ni kita letak strong base. Okay, so yang pertama kamu kena identify dulu siapa jadi analyte, siapa jadi dia punya titrant, siapa duduk dalam conical flask, siapa duduk dalam burette. So bila kita plot kita punya graph, axis Y tu mesti dia punya pH, axis X tu adalah volume of apa yang kita tambah. Okay, so selalunya pH kita akan tentukan pH apa? pH dalam burette ke kita tentukan pH solution dalam conical flask? Jawapannya dalam conical flask. Selalunya kita letak litmus paper ke, kita letak indikator ke. Indikator fungsi dia apa? Nak detect dia punya endpoint kan. So indikator kita letak kat mana? Kita letak dalam burette ke, kita letak dalam conical flask? Kita letak dalam conical flask kan. So apa-apa perubahan kita tentukan dalam conical flask. So maksudnya pH ni, axis Y tu adalah pH untuk solution in conical flask. Okay, so ingat Y untuk pH conical flask. Okay, axis X pula volume of apa yang kita tambah. Okay, adakah solution dalam conical flask tu akan berubah? Kejap kita letak 25 ml, kejap kita letak 30 ml, kejap kita letak 35 ml. Dia tak berubah kan? Kalau kamu letak sodium hydroxide 25 ml sampai sudah sodium hydroxide tu memang 25 ml. Okay, so yang selalu bertambah tu adalah benda yang duduk dalam burette. Kamu drop 1 titik, 2 titik, 10 mil, 20 mil, 30 mil dan seterusnya lah. Okay, so maksudnya sekarang ni pada axis X tu, volume of solution. Solution apa? Solution tu mesti yang duduk dalam burette. Okay, so ingat pH axis Y untuk solution dalam conical flask. Okay, tapi volume of added tu, solution added untuk axis X tu adalah solution yang duduk dalam conical flask, dalam burette. Okay, so kalau kita punya yang pertama ni, siapa dalam burette kamu? Burette tu adalah strong base. Maksudnya kat sini volume of
strong base added. Okay, lepas tu buatlah unit mililiter ke liter. Selalunya kita guna mililiter kan, letaklah mililiter. Okay, kamu kena tahu exist dulu. Exist salah-salah lah jadi. Okay, dah settle. So bila dah settle, okay, kita buat pH 7. Kat sini lebih kurang 0, 7, 14. Dia tak perlu tepat tau, sebab ni kita sketch, bukan kita plot. Kalau plot dia kena exact, tepat-tepat dia punya point tu. Okay, so steep vertical portion. So bila nak lukis graf, kamu kena tentukan dia punya steep vertical portion dia. Kat mana yang cerun tu? So kat cerun tu adalah antara 4, 10. Okay, so kita assume lah 4 kat sini lah, 4, 10. Okay, so yang cerun tu 4, 10. Kat sini lah steep part dia. Okay, buat dulu dotted line. Starting point dia kat mana? Okay, so kita letak indicator ke, litmus paper ke, apa benda ke, pH paper ke, kita letak dalam conical flask. Okay, yang ni yang kita nak tentukan pH solution. Yang berubah kan kat dalam ni lah. Yang W rate memang tak berubah sebab concentration dia pasti sama. Okay, so yang berubah dalam conical flask. So conical flask kamu tu apa? Strong acid. So bila strong acid, bila added volume kamu kosong, tak ada perubahan lagi, kita tak tambah lagi kita punya strong base. So dalam conical flask kamu tu ada strong acid sahaja. So bila strong acid, pH dia above than 7 ke less than 7? So jawapan dia, kalau dia strong acid, maksudnya dia bawah daripada 7. Okay, so kalau dia strong, okay, ni bahagian weak. Okay, kalau kat bahagian ni bahagian strong acid. Okay, kita tak tahu concentration dia berapa. So kamu anggar-anggar je lah. Maksudnya kalau dia strong acid, dia duduk kat bawah ni, yang hampir dengan 0. Okay, lepas tu buat je menaik. Okay, bila volume base bertambah, pH untuk acid pun akan bertambah. Okay, lepas tu buat dia punya steep part yang cerun tu. Bagi nampak cerun. Macam ni lah lebih kurang. Okay, steep part dia bagi tegak, tapi dia cerun sikit. Okay, lepas tu continue naik. Okay, macam tu je lah. Lepas tu kamu kena buat apa? Okay, shape graph selalunya dapat mark 1 markah. Lepas tu tarik kat tengah ni. Okay, kalau strong acid, strong base, equivalence point dia berapa? Equivalence point, okay, equal 7. Bukan equal 7, equal pH equal 7. Okay, so bila kamu yang pertama, kamu kena tentukan dia punya axis, pH dengan volume apa yang kita tambah. Yang kedua, shape graph dia tu, kamu kena tahu dia punya steep part, vertical portion yang dia equivalence point dia, color dia start berubah kat mana. Okay, lepas tu starting point kat mana? Starting point tu sama ada kat bawah ke kat atas. Depend pada siapa yang duduk dalam conical flask. Okay, so kita cuba yang kedua. Okay, yang kedua sekarang ni kita letak, okay, antara strong acid dengan weak base. Okay, strong acid, weak base, apa menang? Strong acid lah menang kan. Okay, strong acid. So ingat pH change dia, steep vertical portion dia bawah dan 7 lah. Maksudnya 4 hingga 7. Okay, dah. So dalam conical flask kita ni siapa? Dalam conical flask kita ni kita letak kita punya strong acid. Okay, dalam burette kita letak weak base. Okay, so indicator letak kat mana? Kat bawah, dalam ni kan. So pH pun kita nak detect pH dalam conical flask. Okay, so pH ni pH dalam beaker pula, conical flask. Okay, so volume of, jawapan dia strong acid ke weak base? Maksudnya jawapan dia adalah volume of weak base added. Okay, unit apa? Mililiter. Okay, lepas tu starting point dekat mana? Let's say kat sini 7 lah. 7. Ni kita ambil 14. Okay, ni saya tanda macam 10 lah. 4, kita assume ni 4. Ni kita assume 10. Okay, so steep vertical portion untuk strong acid, strong weak base bawah daripada 7. So range dia antara 4, 7. So 4, 7 kita imagine 4, 7 kat sini lah. Ni 7, 4. Okay, lepas tu kita starting point kat mana? Kat bawah ke kat atas? Okay, so dalam conical flask kamu ada strong acid. So strong acid mesti bawah dan
7, bawah daripada 7. So kita nak ambil range yang area atas ni ke area bawah. Kalau dia strong, dia dekat bahagian bawah tu yang hampir dengan 0. So buat je starting point titik. Lepas tu bila volume base bertambah, pH dia pun makin naik. Sampai dekat 4 tu, kita buat dia cerun steep part dia antara 4-7. Dia punya steep part. Lepas tu naik je, continue lah. Oh sorry, tak cantik. Okey, macam tu lah, dia kurang. Dia kena ada shape graph. Shape graph tu selalu dia akan tengok mana dia punya steep part, panjang ke pendek. Kalau dia strong, steep part dia panjang lah sikit. Range dia antara 4-10. Kalau dia strong weak, steep part dia pendek sikit. Range dia sikit je. Lepas tu kamu continue je. Okey, lepas tu nak label apa? Label lah, tarik kat tengah-tengah yang bahagian steep part tu. Lepas tu label dia punya equivalence point. Equivalence point pH less than 7. Kalau kita ada value, kita boleh kira lah macam strong acid dengan strong base memang dia 0 lah sebab dia dapat neutral salt. Okey. Yang ketiga pula. Okey, cuba yang ketiga. Dalam conical flask kamu, dalam burette adalah strong base. Dalam conical flask tu adalah weak acid. Okay, weak acid. So indicator kita letak dalam ni. Yang ni kita nak tentukan pH solution. So pH solution ingat dalam conical flask. So yang ni volume of strong base added milliliter. Okay, so kita assume kat sini 7/14. So steep part dia berapa? Steep part untuk strong base weak acid. Siapa menang? Base lah menang kan sebab dia strong. So dia mesti above than 7. So 47. Macam ni lah. So kamu ingat je dia punya steep part tu yang paling panjang dia 4/10 untuk strong acid strong base. Okay, kalau weak acid weak base, ambil je 47. Kalau untuk strong base weak acid, ambil 7/10. So range yang betul yang senang nak hafal 4/10 lah, kat tengah-tengah 7. So kalau strong base bawah, kalau strong acid atas. Strong acid bawah, strong base kat atas. Okay, ni 7. Siapa dalam conical flask? Weak acid. So weak acid kalau boleh point dia above than 4 lah, around 4 pun tak apa. Maksudnya jangan menghampiri 0 lah. Menghampiri 0 tu adalah untuk strong acid. Okay, so tambah je, tambah. Buat steep part dia yang cerun tu. Macam ni lah. Okay, lepas tu tambah lagi. Okay, so ni dia punya steep part. Lepas tu label equivalence point. pH more than 7.